Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menyambut hari Ramadan. Okey, boleh lagi kita ucapkan sebab ini hari ketiga. Hari ketiga kita menjadi tetamu Ramadan. Alhamdulillah. Okey, kita sambung tadabbur Al-Quran dan kita masuk ke juzuk ketiga dari ayat Al-Imran, surah Al-Imran ayat 35 dan ayat 36. Okay, tentang reda ibu Maryam. Okay, kita ikuti, kita bacakan bersama-sama tafsir Al-Quran untuk ayat ke-35 dahulu. Ingatlah ketika isteri Imran berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku nazarkan kepadamu anak yang ada dalam kandunganku sebagai seorang yang bebas dari segala urusan dunia untuk berkhidmat kepadamu semata-mata. Maka terimalah nazarku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dekat sini kita nak ambil poin ayat ni yang innaka antas sami'un alim. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Okey. Sini ibu Maryam isteri kepada Imran berkata yang dia nak nazarkan anak yang dia lahirkan nanti tu untuk agama Allah. Memang nak untuk agama Allah. Nanti kita terangkan lebih jelas dan apa yang berlaku. Kita ikuti ayat yang ke-36. Maka apabila ia melahirkan seorang anak dan berkata ia, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan, sedangkan yang aku harapkan ialah anak lelaki. Dan Allah memang mengetahui akan apa yang dilahirkannya itu, dan memanglah tidak sama anak lelaki dengan anak perempuan. Dan bahawasanya aku telah menamakan Maryam dan aku melindungi dia dengan pemeliharaanmu. Demikian juga zuriat keturunannya dari godaan syaitan yang direjam, yang dikutuk dan disingkirkan. Minta maaf bunyi bising di tepi jalan ni. So saya pun hilang fokus sekejap. Okey. So daripada kisah Ibu Maryam radhiyallahu an, dia mengatakan yang sebenarnya beliau menginginkan seorang anak lelaki. Okey. Tapi yang dia dapat tu anak perempuan. Dia sama dengan kita nak reflect balik dengan kita selalu je minta yang kita rasa bagus untuk kita rasa bagus kan. Allahu Akbar. Yang kita rasa terbaik untuk kita minta ke Allah sebab kita rasa kita nak sangat benda Allah ni, sebab kita rasa yang ni akan terbaiklah untuk diri kita, tapi Allah tak bagi. Selalu kita minta A, Allah bagi B. Kita minta B dapat C, minta C dapat D dan seterusnya lah. Tak tahulah macam mana cara, macam kita minta je. Bila kita minta ada gangguan lain lagi tu kat belakang. Ya, bila kita minta sesuatu tu jarang dapat apa yang kita nak. Selalu Allah bagi apa yang kita perlu. Itu kita kena faham lah daripada ayat ni. Tapi dia teruskan lagi yang ayat yang 36. Poin yang kita nak ambil adalah dekat yang ni selalu yang kita selalu biasa juga macam semalam innalillahi wa inna ilaihi raji'un tu kan. Kita kan biasa kita cakap bila dengar kematian kan. Yang ni pun sama juga. Wallahu a'lamu bima wada'at. Yang ni wallahu a'lam. Dari perkataan wallahu a'lam tu kita selalu cakap wallahu a'lam. Kita pun tak tahu kan. Yang tu kita selalu guna. Tapi sebenarnya sama macam semalam juga. Semalam tu kita kata selalu dengar kematian Yang ni wallahu a'lam tu mungkin kita tak tahulah apa nak jadi. Kita jarang guna keadaan biasa-biasa. Selalu contoh kalau ada cikgu tanya ke apa, kita pun tak pasti kan wallahu a'lam macam tu. Sebenarnya kataan wallahu a'lam tu sendiri adalah ada kekuatan dia. Sama juga macam semalam. Sama. Wallahu a'lam nampak kecil tapi maknanya besar. Okey, kita teruskan tentang takdir Allah menganugerahkan seorang anak perempuan dan beliau redha akan ketentuan, lantas terus memberi nama Maryam. Okey. Maksudnya kat sini wallahu a'lam ni dia berpegang yang Allah lebih tahu ada tentang sesuatu. Sebenarnya sebuah benda pun macam contoh
saham kita kena relate dengan saham sebab ni channel saham. Contoh kita buat kajian satu kanta, lepas tu kita masuk konten ni, lepas tu kita rugi. Kita rasa kajian kita dah betul, Allah, lori pula lalu. Kita rasa kajian kita dah betul dah, tapi kenapa ni tak naik? Lepas tu kita rugi. Tu kita dah rasa kalau yang sifat tak reda tu, kita rasa macam buat dah banyak kali dah back test pun tak jadi juga. Apa cerita lah ni kan? Tapi kalau yang sifat reda, kita tahu Allahualam, kita dah kaji, kita dah belajar, kita dah cuba buat setup, kita masuk dan kita rugi. Tak tahulah apa yang Allah sebenarnya nak cerita kat kita. Wallahualam. Dia setiap benda yang berlaku tu ada hikmah dia. Kalau kita yakin setiap benda yang kita buat tu ada hikmah dia. Kita dah usaha, kita dah apply apa ilmu kita belajar tu. Kalau tak dapat, yakin saja yang tu ada hikmah dia. Kena reda dan yakin ada hikmahnya. So kita kaitkan semula. Yang ni nama yang diambil adalah Maryam. Maryam tu sendiri sebenarnya ada besar meaning dia tu. Kalimah daripada Maryam tu, maksud nama Maryam tu sendiri sebenarnya Al-Abidah, hambamu. Satu, Maryam nama pendek tapi ada 3 pecahan. Satu, Al-Abidah, hambamu. 2, At-Tahirah, yang bersih. Dia jauh dari pertuduhan zina. Allah memilih beliau untuk mempunyai anak tanpa disentuh lelaki. Yang kita tahu nanti, kisah yang seterusnya nanti, Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. So kita tahu kan, tanpa suami dapat melahirkan anak. Suci daripada fitnah tu, fitnah zina. 2, suci daripada disentuh lelaki. Itu kita sambungan. Dan At-Tahirah tu bersih lah maksudnya. Abidah tu hambamu. 2, Tahirah Maryam tu. An-Qanitah. Lagi satu Al-Qanitah, seorang yang khusyuk beribadah. So 3 ni combine dapat nama Maryam tu. So kena siapa yang ada nama anak Maryam tu sebenarnya special. Dia ada deep meaning dia tu. Dia ada tersirat. Bukan just Maryam, tapi sebenarnya Maryam adalah combination of Al-Abidah, At-Tahirah, Al-Qanitah. Itu kita sambung lagi dengan huraian tu. Dia ada 5, macam semalam ada 5 juga. Wallahualam tu, 1, kita kena reda. Ada perkataan Wallahualam tu. Wallahualam tu bila kita diterima musibah, semalam punya cerita juga. Musibah tu yang terpilih je, orang yang terpilih saja dapat terima musibah tu. Sebab musibah tu dia adalah tepat pada orangnya. Sebab musibah zaman dahulu sebelum turunnya Al-Baqarah, surah Al-Baqarah sebelum ni, dia adalah tepat bila memanah. Musibah akan disebut musibah. Maksudnya tepat lah, panahannya tepat. So bila ada musibah yang datang, katalah musibah ataupun ujian yang Allah bagi tu, sebenarnya tepat untuk orang dia yang terpilih saja. Kalau bagi ujian tu kat orang lain, orang lain tak mampu nak buat, tak mampu nak hadap ujian tu. Sebab Allah bagi kita sebab memang kita mampu. Itu kena yakin tu. 1 tu reda tu, itulah daripada ibu Maryam tu, dia reda akan takdir Allah dan menerima seadanya. Lepas tu 2 yang tadi sebut Wallahualam. Kena sebut Wallahualam apabila kita tidak tahu apa manfaat rasional daripada ujian yang kita dapat. Kita dah ada setup, kita dah masuk, tapi kita lost Kenapa tak untung ni? Kenapa? Kena sebut Wallahualam. Maksudnya kita tak tahu lagi manfaat rasional apa yang berlaku buat masa ni. Tunggu saja dulu. Dan 3, diikuti dengan cakap-cakap yang positif, aura yang positif. Percaya apa yang Allah pilih tepat untuk kita, untuk diuji kita dan menganugerahkan kebaikan yang kelak. Sekarang tak nampak, nanti insya-Allah akan nampak. Contoh kita dah kaji, kita dah belajar, kita dah kaji, kita dah buat setup, kita masuk, rugi 1. Kita kaji, kita buat dapat setup, masuk, mungkin rugi yang kedua. Kita tak tahu apa yang berlaku 3, 4, 5. Mana tahu Allah bagi rezeki masuk yang ketiga tu, 1 counter trade
win semua bertambah dengan untung berkali ganda, 10 kali ganda. Kita tak tahu. So kita sekarang yakin, reda, fikir positif, cakap yang positif, dan hidupkan orang yang positif dalam diri kita. So yang keempat, move on. Move on. Terus merancang ke hadapan seperti yang terus dilakukan oleh Ibu Maryam. Dia tak kisah, dia reda. Walaupun dia memang keinginan dia nak anak lelaki, tapi dia reda dapat anak perempuan. Dia teruskan dan dia terus namakan Maryam tu. Dengan nama hebat Maryam tu. Maksudnya dia move on, dia terima anak perempuan. Maksudnya tetap untuk agama Allah jugalah anak dia tu nanti. Yang kisah Maryam nanti, insya-Allah kalau ada rezeki kita simak pasal kisah Maryam. Okey, seterusnya adalah doa. Yang kelima adalah doa. Memohon diri dilindungi daripada gangguan syaitan yang direjam. Kita kena ada doa ni sentiasa, sebab syaitan dia suka bisik satu benda yang paling dia suka. Teka apa? Kat dalam saham memang ada, sentiasa ada. Cuba teka. Siapa boleh jawab, cik? Siapa boleh jawab kan? Padahal nak cerita apa benda. Kalau. Perkataan kalau itu adalah bisikan syaitan yang kuat, tepat nak kena kat kita untuk kita rasa protes dengan apa yang kita terima tu. Maksudnya ujian yang kita dapat, contoh kita rugi. Kalaulah aku keluar awal, kan dah untung, silap lah tak tipi dekat sini. Contoh kan selalu kan setup yang cantik tu kita masuk dia win. Betul tak? Kebanyakan orang win. Maksudnya dah win, contoh dah win 10%, tapi nampak dia setup uptrend, kita maybe nak 20% ROI kan. Kemungkinan lah kita target first, contoh beli counter 50 sen, dia naik jadi 55 sen. Okay, kita dah untung dah pun. Tapi dia setup cantik, ada minat belian, semua orang nak beli. So kita nak TP tinggi lagi, kita nak TP 60 sen. Sekali dia drop balik 50 sen, harga kita entry kan, harga kita beli tu. Lepas tu dia jatuh pula bagi 45 sen. Tu cerita dia. Kalau lah aku jual masa harga 55 sen, kan aku dah untung, dah dapat 5,000. Contoh. Sebab tamak nak dapat 10,000, rugi yang 5,000, rugi lagi 5,000. Rugi tak dapat untung yang 5,000 tu kan, jadi kosong. Lepas tu jatuh pula rugi. So kita, perkataan kalau tu, bisikan syaitan yang paling tepat lah untuk nak bagi kita rasa menyesal, rasa sedih. Lepas tu lagi satu, kalau tak boleh terima. Contoh tak boleh terima katalah dah belajar saham dah lama, dah pandai sungguh, dah trade berjaya lah. Last tu rugi. Kenapa pula aku juga yang Allah nak pilih jadi rugi ni, contoh. Lepas tu kita protes lah. Kita macam kita dapat yang the best lah, tapi Allah still nak bagi kita rugi. Contoh, kita tak reda. Sebab kita duk kalau lah aku buat ini. Kalau lah aku tak bersaham, aku dah selamat duit aku, contoh. Ataupun apa lah perkataan kalau tak untung pun dah kalau juga. Kalau ni sekarang untung dah untung katalah. Saya tak tahulah berapa modal masing-masing. Kalau kata modal 10,000, dapat untung 20,000 Kalau aku tunggu, aku dah dapat untung 50,000. Menyesal lah, kenapa lah kita detik nak keluar awal. Aduh. Kalau lah, faham tak? Dia dua versi rugi pun ada kalau tu, untung pun ada kalau tu. Kalau tu lah bisikan syaitan yang paling jahat. So kita nak kena hindarkan tu dengan doa supaya sentiasa dihindari dengan gangguan syaitan yang direjam. Okey, itu saja. Sebenarnya itu je point dia. Jangan bersangka buruk dengan takdir Allah. Kita kena berkawan lah, berdamai. Ayat dia berdamai dengan takdir yang Allah bagi. Apa sahaja dalam hidup kita sekarang ni, berdamailah dengan takdir kita. Suka tak suka belakang kira, kita kena yakin apa yang Allah buat kat kita sekarang ni kan, ujian yang kita terima sekarang ni kan, tepat untuk kita dan ada balasan baik dia kemudian. Bersangka baik. Itu sajalah, kena selalu amalkan wallahu a'lam tu. Bila kita tak tahu apalah nak kena dengan hidup aku ni, contohlah, atau apa-apalah yang okey paling okey nak trade ni wallahu a'lam. Sentiasa wallahu a'lam. Okey, itu je point dia untuk hari ni. Esok kita sambung juzuk ke-4. Semoga dapatlah sikit-sikit So saya pun banyak gangguan juga nak buat daripada semalam tak sempat.
pagi ni pun tak sempat. Ni dah sampai ke tengah hari, sampai nak ke petang dah. Hopefully ada dapat sikit-sikit jentik hati. Saya tak tahu siapa yang mendengar ni. Terima kasih sebab mengikuti. Seorang pun tak apa, janji sampai. Okey, sampai sini saja. Assalamualaikum dan selamat beribadah, beramal yang the best yang kita boleh. Okey, kita jumpa lagi.